Hai semua, hari ini saya dengan Miss Siti Husna dan saya akan bertanyakan beberapa soalan daripada sudut pandangan student. Hai, saya Siti Husna binti Abdul Ghaffar. Saya merupakan program koordinator penyelaras program bagi program Diploma in Law Enforcement. Baiklah, soalan pertama saya, apakah yang dimaksudkan dengan penguatkuasaan undang-undang? Okey, penguatkuasaan undang-undang ni merupakan salah satu langkah-langkah ataupun tindakan yang diambil oleh badan-badan tertentu bagi menjalankan satu seperti kita menghalang ataupun kita mengatasi sesuatu keadaan ataupun kita memberi hukuman kepada individu-individu yang telah melanggar satu-satu akta ataupun enactment yang telah ditetapkan oleh perlembagaan lah. Okey, soalan kedua saya, apakah kemahiran yang perlu ada dalam diri seorang pelajar untuk diploma ni? Sebagai seorang pelajar yang pelajari program Diploma in Law Enforcement ni, program penguatkuasaan undang-undang ni, pada pendapat saya yang pertama apabila kita nak menguatkuasakan undang-undang kan, jadi kita kena ada yang pertama adalah disiplin. Disiplin daripada segi masa, disiplin daripada segi kerja, disiplin daripada segi percakapan, pemakaian, termasuklah dengan personality lah. Okay, yang kedua adalah daripada segi etik. Okay, iaitu sifat berintegriti. Integriti ni maksudnya bila kita buat sesuatu walaupun orang tak lihat kita, kita boleh buat dengan bagus, dengan berkualiti lah, dengan baik. Okay, and then apa yang perlu ada bagi pelajar yang mempelajari program ni, yang ketiga adalah sifat yang mana dia boleh menyelesaikan masalah, sesuatu masalah sekiranya berlaku keadaan yang tak diingini. Sebab kita tahu penguatkuasaan undang-undang ni adalah satu cabaran dalam bidang pekerjaan. Jadi dia mesti kena ada, kalau kita cakap sebagai critical thinking lah, untuk dia menyelesaikan setiap masalah yang berlaku. Jadi dari segi personality dan disiplin sangat dititik beratkan. Okey, soalan ketiga saya, adakah peluang untuk bekerja dalam sektor kerajaan luas bagi program ini? Untuk program Diploma Penguatkuasaan Undang-Undang ni, dia punya peluang pekerjaan dia sangat luas, bukan sahaja dalam sektor kerajaan tetapi dalam sektor swasta juga. Okey, yang mana kalau dalam sektor kerajaan, awak boleh apply dalam mana-mana agensi kerajaan yang dekat dalam tu dia ada bahagian penguatkuasaan undang-undang seperti SPRM, seperti PDRM, kita ada immigration, kita ada custom, kita ada bomber dan banyak lagi badan-badan kerajaan yang lain lah. Dan terdapat juga agensi swasta yang juga menawarkan bahagian yang berada di dalam bahagian penguatkuasaan undang-undang. Okay, selain daripada tu juga awak juga boleh mohon dekat bahagian security dan juga bahagian penyiasat persendirian. Soalan keempat saya, dengan diploma ni, boleh ke pelajar bekerja dalam bahagian mahkamah? Sebab macam pelajar tahu penguatkuasaan undang-undang ni lebih kepada unit uniform semua kan. Tapi diorang tertanya juga, kalau bahagian mahkamah tu boleh kerja bahagian apa? Dalam program ni, pelajar-pelajar tu akan belajar ada beberapa bidang yang melibatkan mahkamah. Antaranya adalah Introduction to Criminal Justice System. Dia akan belajar tentang undang-undang jenayah. Dia akan belajar tentang administrative law. So, apabila dia sudah habis, biasanya pelajar-pelajar boleh mohon sebagai pembantu peguam di mana-mana mahkamah lah. Soalan kelima saya, selepas graduasi, boleh ke pelajar mencuburi bidang kepolisan walaupun tidak cukup syarat fizikal? Okey, kebiasaannya apabila hendak mohon dalam badan PDRM kan, biasanya pelajar akan melalui ujian fizikal dahululah. So apabila dia dah melepasi ujian fizikal, barulah dia akan diserap masuk ke peringkat yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya,
Dalam program ni ada terdapat subjek public speaking. Jadi saya terfikirlah, adakah program ini mementingkan untuk seorang pelajar tu mempunyai kemahiran bertutur yang tinggi, skill yang tinggi? Dekat dalam program Diploma in Law Enforcement ni, kita bukan sahaja ada public speaking, kita juga ada business communication, kita juga ada interpersonal communication, yang mana kita tahu di sini adalah komunikasi adalah yang paling penting dalam mana-mana sektor pekerjaan, termasuk dengan pekerjaan dalam penguatkuasaan undang-undang. Apabila kita berada dalam bidang penguatkuasaan undang-undang ni, banyak komunikasi yang berlaku bukan sahaja di antara kita sesama pekerja, tetapi kita dengan pihak atasan. Ada cara untuk kita bercakap, tetapi dengan pihak suspek juga, untuk kita berinteraksi dengan mangsa juga, untuk kita berinteraksi dengan saksi. Jadi komunikasi adalah sangat penting dalam program ni lah. Soalan seterusnya, salah satu prospek kerjaya ialah pegawai forensik. So mungkin Miss Siti boleh terangkan jenis-jenis kerjaya bahagian forensik yang berkaitan dengan subjek yang ada. Bidang-bidang yang terdapat dalam bahagian forensik, antaranya kita ada forensik patologi, kita ada forensik serologi, kita ada forensik entomologi iaitu berkaitan dengan serangga, kita ada forensik berkaitan dengan chemical, bahan kimia. Okay, and then kita ada forensik berkaitan dengan toksikologi. Kalau dekat balai polis biasanya dia adalah bahagian narkotik lah, iaitu berkaitan dengan dadah. Kalau untuk pelajar-pelajar yang terlibat dalam penguatkuasaan undang-undang ni, biasanya dia lebih kepada bahagian forensik yang melibatkan siasatan jenayah di tempat kejadian. Okey, iaitu bahagian kriminalistik. Okey, sebab tu dekat dalam program ni kita adakan subjek yang berkaitan dengan siasatan tempat kejadian lah. Soalan seterusnya, apakah tips yang bersesuaian untuk pelajar praktikal pada semester 6 nanti? Untuk tips bagi pelajar yang ingin meneruskan internship ni, latihan praktikal ni, biasanya macam kita dah developkan, kita dah ajar student supaya berpakaian dengan elok, bercakap dengan elok, bertuturan, dan juga macam saya kata tadi lah, disiplin paling penting lah. Antara tips yang paling penting yang perlu diterapkan oleh pelajar semasa dia menjalani latihan praktikal. Okey, soalan terakhir saya, mungkin Miss boleh beri sedikit nasihat untuk pelajar yang ingin mengambil program ni dan pelajar yang sedang mengambil program ni. Okey, nasihat saya, yang pertama bagi saya, kena ada minat. Kalau tak ada minat, bila sampai satu masa kita tak boleh nak teruskan. Jadi kena ada minat. Okay, kalau awak minat dalam penguatkuasaan undang-undang, awak minat dalam membanteras jenayah, awak minat untuk memahami tentang undang-undang, jadi awak akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah semangatlah. Maksudnya kalau kita minat saja, tapi kalau kita tak ada kesungguhan, tak boleh juga. So minat, semua orang boleh minat, tapi kadang-kadang orang minat tapi tak ada kesungguhan. Jadi perlu ada kesungguhan dalam minat dalam penguatkuasaan undang-undang ni lah. So kena balance minat dan usaha kena balance macam tu. Baiklah, penerangan yang sangat bagus daripada Miss Siti Husna. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih and all the best.